Assalamualaikum, kami daripada Grup 6 ingin membentangkan penyelesaian masalah kepada isu keseimbangan kerja hidup. Ini adalah ahli kumpulan kami, Muhammad Adli bin Rasman, Ahmad Kamil bin Abdul Razak, Haziq Zikri bin Hisham, Muhammad Aiman bin Saleh dan saya sendiri Nur Aisyah Damir binti Abdul Rahim. Di dalam isi kandungan terdapat yang pertama, penyataan isu, yang kedua, faktor-faktor permasalahan, yang ketiga, kesan permasalahan dan keempat, cadangan penyelesaian. Penyataan isu. Keseimbangan kerja hidup sangat perlu dititik beratkan pada masa kini. Keseimbangan kerja hidup amat penting untuk seseorang itu tidak merasa tidak bertenaga dan tiada motivasi untuk melakukan kerja. Jika seseorang itu tidak menitik beratkan keseimbangan kerja hidup, dia berkemungkinan akan merasa tertekan dan tiada motivasi untuk membuat kerja. Dalam pembentangan ini, kami akan membentangkan tentang bagaimana untuk mencapai keseimbangan kerja hidup. Faktor-faktor permasalahan. Yang pertama, bekerja lebih masa. Yang kedua, kebimbangan tentang keadaan kewangan. Yang ketiga, kekurangan kaki tangan. Yang keempat, budaya syarikat yang menggalakkan kerja berlebihan. Yang terakhir, kekurangan sepadan yang jelas antara kerja dan kehidupan peribadi. Menggalakkan mengambil masa cuti ataupun rehat. Kadang-kala dengan mencabut plug bermakna mengambil masa bercuti dan menutup kerja sepenuhnya untuk seketika. Sama ada percutian sehari atau perjalanan 2 minggu ke tempat pelancongan adalah penting untuk meluangkan masa mengecas semula tenaga fizikal dan mental. Dengan perancangan yang betul, anda boleh mengambil masa bercuti tanpa perlu risau membebankan rakan sekerja atau berdepan dengan beban kerja yang banyak apabila kembali bertugas. Seterusnya, meluangkan masa untuk diri sendiri dan orang tersayang. Walaupun pekerjaan penting, ia tidak sepatutnya dilakukan sepanjang hidup. Anda adalah seseorang individu sebelum mengambil sesuatu jawatan dan anda harus mengutamakan aktiviti atau hobi yang menggembirakan. Jika tidak merancang dengan tegas untuk masa peribadi, anda tidak akan mempunyai masa untuk melakukan perkara lain di luar waktu kerja. Sebagai contoh, anda boleh pergi ke taman tema bersama keluarga dan meluangkan masa bersama mereka, ataupun pergi ke wayang untuk menonton filem bersama-sama. Dengan ini anda boleh menambah rasa positif di dalam diri anda dan anda boleh kekal bertenaga semasa bekerja. Selain itu, dengan melakukan hobi yang diminati juga dapat memberi kesan positif kepada diri kita. Hobi dan perkara yang menarik minat adalah faktor penting untuk keseimbangan kerja kehidupan. Sama ada membaca, berkebun ataupun bermain alat muzik kegemaran anda, luangkan sedikit masa untuk aktiviti ini menjalani kehidupan yang lebih seimbang. Dengan ini, kita dapat meningkatkan tahap fizikal dan mental kita sebelum kita kembali sambung kerja. Penjagaan diri dan mental. Yang pertama, dapatkan tidur yang mencukupi. Mendapatkan tidur yang mencukup adalah penting untuk keseimbangan kerja kehidupan. Dapatkan tidur malam yang penuh dan pastikan kita mempunyai persekitaran tidur yang selesa. Kita boleh mulakan dengan mengutamakan rutin setiap malam yang membantu kita berehat, seperti minum teh atau menggunakan minyak pati. Ini juga akan membantu kita bangun awal, memberikan kita lebih masa untuk lebih menjaga diri dan rutin pagi seharian. Dengan tidur yang mencukupi, dapat menghilangkan keadaan seperti kurang tumpuan, keletihan dan produktiviti yang kurang baik. Kita boleh menjalani kehidupan yang memuaskan dengan keseimbangan kerja kehidupan yang cekap dengan mengutamakan tidur. Contoh kedua, senaman. Latihan yang kerap adalah alat yang berharga untuk mencapai keseimbangan kerja kehidupan. Menjaga kesihatan fizikal dan mental, anda dapat mengurangkan tekanan, meningkatkan fokus dan meningkatkan kesejahteraan keseluruhan. Ia menghidupkan semula minda dan badan kita dan menyediakan anda untuk segala-galanya tempat kerja dan rumah.
Contoh senaman yang boleh dilakukan adalah mendaki bukit. Dengan mendaki dapat memberi kita peluang untuk menghirup udara segar, berhubung dengan alam semula jadi dan menghargai perubahan pemandangan. Oleh itu, luangkan masa untuk aktiviti fizikal dengan kerap dan utamakan kesihatan kita, kerana ia memberi manfaat kepada kehidupan peribadi dan profesional anda. Cari perkara yang paling sesuai untuk kita dan jadikannya sebagai sebahagian daripada rutin kita yang tidak boleh diunding. Yang seterusnya, tetapkan sempadan. Untuk mengekalkan keseimbangan kerja kehidupan yang sihat adalah penting untuk mewujudkan sempadan yang jelas antara kehidupan profesional dan peribadi kita. Ini termasuk mengahadkan penggunaan teknologi, mengutamakan masa peribadi dan menghindari kewajipan berkaitan kerja. Menetapkan sempadan membantu kita mengekalkan masa untuk diri sendiri. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahawa masa dan tenaga kita dilaburkan dalam perkara-perkara yang paling penting kepada kita, menyebabkan peningkatan kepuasan, kesejahteraan dan produktiviti. Cara penyelesaian ketiga ialah tetapkan prioriti. Pertama, tentukan apa yang paling penting dalam hidup. Dengan mengetahui apa yang paling penting, kita dapat mengatur waktu dengan lebih baik dan membuat keputusan untuk menghabiskan masa dengan lebih berfaedah. Kedua, membuat senarai tugas dan tanggungjawab. Senarai ini boleh disusun semula mengikut kepentingan. Ketiga, mencuba teknik 4 Quadrants of Time by Stephen Covey. Teknik ini dibahagikan kepada 4 kategori. Yang pertama, penting dan mendesak. Kedua, penting tetapi tidak mendesak. Ketiga, tidak penting tetapi mendesak. Dan keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Teknik ini menjelaskan apa yang boleh dilakukan sekarang, apa yang dapat ditunda dan apa yang dapat dilegasikan atau diabaikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Ustazah yang dikasihi. Saya Haziq Zikri, pelajar daripada CSC 253 3C. Seperti mana yang telah dibincangkan oleh kami bersama, tajuk keseimbangan kerja hidup menjadi pilihan buat kami untuk kami ulaskan dengan lebih terperinci tentang permasalahan yang dihadapi dan juga beberapa cadangan penyelesaian bagi mengatasi masalah tersebut. Antara cadangan yang dikemukakan oleh saya sendiri iaitu prioritaskan dan atur masa dengan sebaiknya dalam kehidupan seharian kita. Hal ini kerana pada zaman sekarang banyak orang kehilangan keseimbangan kerja hidup kerana kurangnya pengaturan waktu dalam kehidupan seharian mereka. Kita sepatutnya prioritaskan tugas yang penting terlebih dahulu dan membuat jadual yang realistis. Bukan itu sahaja, pengaturan waktu dan masa yang efektif adalah tonggak utama dalam keseimbangan kerja hidup yang sihat. Ini membawa maksud di mana ianya melibatkan identifikasi tugas yang perlu kita utamakan dan penentuan masa yang sesuai untuk kita melaksanakan sesuatu tugas atau sesuatu kerja. Selain daripada itu, kita juga seharusnya mementingkan rehat yang cukup dalam kehidupan seharian kita. Justeru, ini dapat membantu menyegarkan fikiran dan sekaligus dapat meningkatkan produktiviti kehidupan seseorang. Dengan hanya kita memfokuskan rehat yang cukup di dalam badan kita, kita dapat menyihatkan tubuh badan kita dan sekaligus dapat memberikan tenaga yang secukupnya dan lebih untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti seharian. Jadinya itu sahaja cadangan penyelesaian daripada saya, Haziq Zikri. Semoga apa yang saya sampaikan jelas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kamil bin Abdul Razak. Saya akan menerangkan bahagian Al-Quran sebagai penyembuh hati. Dari perspektif Islam, stres adalah merupakan masalah jiwa yang perlu ditangani. Jiwa dan perbuatan lahiriah yang baik memerlukan agama. Di antara perbuatan lahiriah yang baik menurut Al-Ghazali ialah mampu memilih perbuatan yang benar dengan yang salah serta mampu mengendalikan nafsu dengan hikmah, akal dan agama. Justru Islam mempunyai kaedah tersendiri berbanding dengan apa yang telah digariskan oleh manusia dalam konsep pengurusan stres. Seperti yang kita telah tahu, Al-Quran merupakan cahaya
hidayah dan penyembuh bagi penyakit sama ada hati atau fizikal. Ia merupakan rahmat untuk sekalian alam. Dengan mentadabbur Al-Quran, iaitu memahami, mendalami dan menghayati isi Al-Quran, seseorang itu berupaya menenangkan dan mententeramkan hati dan jasmani. Malah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menjelaskan kelebihan bertadabbur Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Kemudian kita akan tengok melalui kaedah tafakur. Melalui kaedah tafakur yang bermaksud merenung dan memikir dengan mendalam, mengenal sesuatu, stres dapat dikendali melalui proses ketenangan jiwa. Proses tafakur boleh dimulakan dengan berfikir tentang diri sendiri, bertafakur dengan segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, bertafakur dengan segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, berikan kepada diri sendiri dari segi kesihatan dan kesempurnaan diri. Kemudian boleh diluaskan kepada keluarga, masyarakat, negara dan alam ini. Kemudian kita akan tengok bahagian yang terakhir, iaitu amalan bersyukur. Jadi melalui amalan bersyukur dengan segala nikmat pemberian daripada Allah juga merupakan salah satu terapi dalam pengurusan stres. Perbanyakkan amalan bersyukur kepada Allah dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sesekali mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih dari orang lain kepada kita. Bukankah sebagai seorang Muslim kita menaburkan kehidupan yang penuh nikmat dan tenang dari Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh itu, kita sendiri perlulah sentiasa berasa tenang dalam segala keadaan dan situasi, sewaktu lapang maupun sempit, agar timbulnya rasa syukur dengan ketentuan Allah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.